Surah Al-Fatihah dibaca pada setiap kali solat. Dengan memahami surah Al-Fatihah dengan lebih mendalam, ia dapat membantu remaja untuk lebih khusyuk serta merasakan kemanisian solat dengan lebih baik lagi. Malah surah Al-Fatihah boleh menyebabkan seorang hamba merasakan dirinya sedang berbicara dengan Maha Pencipta, kerana sememangnya surah Al-Fatihah menghubungkan manusia dengan Allah, seperti mana sebuah handphone menghubungkan seorang manusia dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yawmiddin. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sebelum kita tadabbur surah Al-Fatihah, elok kita semak tema surah tersebut. Antara tema surah Al-Fatihah adalah membuka potensi diri. Ini kerana surah Al-Fatihah mengajar manusia bagaimana cara berhubung dengan Allah dengan cara yang betul. Apabila berhubung dengan cara yang betul, ia akan dapat membantu untuk membuka potensi diri, lantas mencapai kejayaan yang amat besar. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Al-Fatihah bermula dengan kalimah hamd. Maksud hamd adalah kombinasi antara pujian dan syukur. Bukan sekadar puji atau syukur sahaja, tetapi perlu kepada kedua-duanya. Ini bermakna dalam membina hubungan dengan Allah, perkara yang pertama sekali yang perlu manusia lakukan adalah dengan memuji dan berterima kasih serta syukur kepada Allah. Ini meletakkan mindset dan adab yang betul ketika berhubung dengan Allah, kerana manusia perlu merendahkan diri di hadapan Allah dan meninggikan Allah di hadapan diri sendiri. Memuji Allah bermakna mengiktiraf kehebatan dan kemuliaannya. Syukur pula bermakna berterima kasih dan mengiktiraf segala pemberian Allah. Apabila seseorang memuji dan berterima kasih, ia meletakkan diri dalam keadaan pemikiran positif. Kerana tak mungkin orang yang berfikiran negatif boleh mengucapkan pujian dan terima kasih. Kalimah Rabb pula digunakan untuk Allah memperkenalkan dirinya yang memiliki, menguasai, memelihara dan mentadbir seluruh alam dan manusia. Ia mengajar dan mengingatkan manusia sebenarnya sedang berhubung dengan penguasa yang maha agung. Maka, jika hubungan ini dijaga dengan baik, akan beruntunglah manusia tersebut kerana tidak ada satu perkara pun yang tidak dapat diberi oleh penguasa yang hebat ini. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman bererti Allah amat pemurah, sedang berlaku sekarang tetapi ingat, ia boleh berakhir. Ar-Rahim bererti Allah amat penyayang, kekal berlaku. Erti Maha pula bermaksud infinity atau tiada had. Bermakna sifat Allah yang penyayang itu tidak ada had, penyayang tidak terhingga atau tidak terhitung atau tidak terbatas. Sedangkan sifat manusia yang penyayang masih ada batas tertentu. Renungi sifat Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah telah memberi tubuh badan, masa, rezeki, kesihatan, rumah, pakaian, keselamatan dan bermacam-macam lagi. Allah kekal memberi walaupun manusia bersifat menderhaka kepada Tuhannya. Malah, Allah sedia memberi keampunan. Ar-Rahman juga bermaksud kasih sayang untuk semua manusia. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang yang khusus untuk orang yang beriman. Ar-Rahman adalah kasih sayang yang Allah beri melalui sunnah Allah, yakni sains dan alam. Maka setiap manusia sama ada yang beriman atau tidak akan mendapat manfaat darinya. Manakala Ar-Rahim adalah kasih sayang melalui syariat, iman dan hidayah khusus untuk orang beriman. Perhatikan Allah mengutamakan dan memperkenalkan dirinya dan namanya yang bersifat kasih sayang berbanding sifatnya yang lain, termasuk yang menghukum. Oleh itu,
Jangan berputus asa dan letakkanlah harapan yang tinggi kerana anda sedang berhubung dengan Yang Maha Penyayang. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat. Sifat Allah yang menguasai hari pembalasan, iaitu hari akhirat, pula disusun selepas memperkenalkan dirinya yang bersifat penyayang. Ia sebagai pengimbang kerana manusia suka mengambil kesempatan dan tidak menghargai kasih sayang yang diterima. Secara tidak langsung, Allah mengingatkan walaupun Allah bersifat penyayang, Allah juga berkuasa memberi balasan atau hukuman jika manusia bersikap buruk. Juga ayat ini mengajar hari pembalasan adalah suatu hari yang mesti selalu kita ingat, sekurang-kurangnya 5 kali sehari, iaitu ketika solat. Pada hari pembalasan nanti, kita akan amat memerlukan hubungan yang baik dengan Allah. Maka binalah hubungan yang baik dari sekarang agar menjadi orang yang selamat di akhirat kelak. Allah menerangkan ketika di hari pembalasan, Allah memainkan peranan sebagai pemerintah, bukan lagi Maha Penyayang. Nasib manusia akan ditentukan oleh undang-undangnya, maka insaflah. Ayat ini juga mengajar manusia untuk meletakkan mindset yang betul, iaitu aku hamba-Mu dan Engkau Tuhanku. Engkaulah sahaja kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Sekali lagi ayat ini meletakkan mindset yang betul. Aku hamba-Mu dan Engkau Tuhanku. Ia juga mengajar tentang tauhid uluhiyah, iaitu Tuhan bukan sekadar untuk dipercayai, tetapi lebih dari itu, iaitu perlu disembah, perlu menyerahkan diri kepada Allah. Bercakap tentang manusia menjadi hamba, adakala manusia bersifat tidak mahu menjadi hamba kerana mahukan kebebasan. Fahamilah, apabila anda menjadi hamba Allah, iaitu menyerah diri seluruhnya kepada Allah, anda sebenarnya membebaskan diri dari penghambaan daripada yang lain seperti hamba dunia material, hamba kepada manusia yang berkuasa, hamba kepada nafsu sendiri dan lain-lain. Inilah kebebasan yang hakiki. Kalimah sahaja bermakna mengiktiraf hanya Allah tumpuan penyembahan. Ini tidak pula bermakna kita tidak boleh meminta pertolongan dari manusia, tetapi sebenarnya mengajar kita bahawa the ultimate helper adalah Allah. Jika seorang manusia tidak dapat menolong kita, Allah berkuasa untuk menolong melalui cara atau menerusi manusia yang lain. Tetapi jika Allah tidak mengizinkan pertolongan, tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong kita, walaupun seluruh manusia cuba menolong kita. Allah juga mengajar manusia perlu sentiasa memohon pertolongan Allah. Sifat selalu memohon pertolongan Allah meningkatkan hubungan terhadap Allah. Dalam memohon pertolongan, sembah Allah dahulu. Seperti nak minta tolong pada ibu bapa, buatlah baik pada ibu bapa dahulu. Nak minta tolong, perlulah berusaha dahulu. No such thing minta tolong, tapi tak nak berusaha apa yang terdaya dahulu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Perkara yang paling utama yang kita perlukan dari Allah adalah jalan yang lurus, iaitu hidayah dari Allah. Ini kerana hidayah menjadikan manusia beriman. Hanya dengan iman manusia melakukan amalan soleh yang diterima oleh Allah. Amalan solehlah yang bersama rahmat Allah akan mengizinkan manusia untuk masuk ke syurga. Hidayah adalah lebih utama dari segala perkara di dunia, tetapi bukan bermakna tinggalkan dunia pula. Biarlah mati dalam keadaan menjadi manusia yang paling miskin, tetapi bukan dalam keadaan tidak beriman. Ini kerana kesengsaraan miskin hanya sementara dan akan tamat selepas kematian. Dan nikmat kebahagiaan akan hadir selepas kematian dan akan kekal selama-lamanya jika beriman. Tidak ada bandingannya kebahagiaan selepas kematian berbanding dengan kebahagiaan di dunia. Jalan menuju Allah adalah jalan yang lurus. Syaitan akan cuba menyesatkan sama ada belok ke kiri atau ke kanan. Bermakna syaitan akan menghasut meninggalkan perintah Allah. Atau jika hamba itu suka melakukan amalan, syaitan pula akan menyuruh melakukan amalan tersebut secara melampau sehingga menyebabkan meninggalkan kewajipan yang lain atau terjerumus dengan kesalahan yang lain seperti takbur dan riak. Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Bagaimanakah yang dimaksudkan jalan yang diberi nikmat? Surah An-Nisa ayat 69 menerangkan, orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-Nabi dan orang-orang siddiqin, dan orang-orang yang syahid, serta orang-orang yang soleh. Jalan yang diberi nikmat adalah jalan yang membuka potensi diri menjadi seorang yang berjaya dan mendapat kemenangan yang besar.
Bagaimana pula yang dimaksudkan dengan jalan yang dimurkai atau jalan sesat? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Yahudi itu adalah yang dimurkai dan Nasyara adalah orang-orang yang disesatkan. Kaum yang dimurkai seperti kaum Yahudi berilmu tetapi tidak mahu beramal. Sedangkan kaum yang sesat seperti kaum Nasrani pula adalah kaum yang beramal tetapi tidak berilmu. Apakah tema surah Al-Fatihah? Membuka potensi diri. Apakah perkara pertama yang harus dilakukan? Memuji dan bersyukur pada Allah, lantas berfikiran positif. Apakah sifat utama Allah? Maha pemurah lagi maha menyayangi. Perlu ada mindset yang bagaimana? Pengakuan ikhlas bahawa aku adalah hamba dan engkau ya Allah adalah Tuhan. Hanya kepada Allah aku sembah dan meminta pertolongan. Apa yang perlu diminta? Mohonlah pertolongan Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus, iaitu jalan yang dikurniakan nikmat. Apa yang perlu dielak? Jalan yang dimurkai, ada ilmu tetapi tidak beramal, dan jalan yang sesat, beramal tetapi tidak berilmu. Terangkan juga kepada anak remaja bahawa ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam solat, kita sebenarnya sedang berbicara dan berkomunikasi dengan Allah. Ini kerana sebenarnya apabila kita membaca setiap ayat dalam surah Al-Fatihah, Allah sebenarnya memberi maklum balas. Dalam sebuah hadis, diterangkan, Allah berfirman, aku membahagikan solat antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua. Untuk hamba-Ku apa yang diminta. Apabila hamba-Ku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku memujiku. Apabila hamba-Ku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hamba-Ku mengulangi pujian untukku. Apabila hamba-Ku membaca Maliki Yaumiddin, Allah akan berfirman, hamba-Ku mengagungkanku. Apabila hamba-Ku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara diriku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku sesuai apa yang dia minta. Apabila hamba-Ku membaca Ihdinas siratal mustaqim sampai ke akhir surah, Allah berfirman, ini milik hamba-Ku dan untuk hamba-Ku sesuai apa yang dia minta. Satu perkara yang perlu diterangkan juga kepada remaja adalah Allah segera menjawab permintaan manusia pada surah yang berikutnya. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran, seawal surah yang kedua, dan pada 5 ayat pertama Allah telah memberi jawapan. Iaitu dalam surah Al-Fatihah, manusia memohon jalan yang lurus dan yang dikurniakan nikmat. Maka dalam surah Al-Baqarah 5 ayat pertama, Allah menerangkan jalan yang lurus ada dalam kitab Al-Quran ini, kerana ia adalah sumber hidayah dan petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa. 5 ayat ini juga menggariskan 2 amalan asas yang perlu dilakukan, iaitu solat dan infak. Itulah jalan orang yang berjaya. Secara ringkasnya ada 4 perkara. Pertama, beriman kepada Al-Quran. Kedua, solat. Ketiga, infak. Keempat, beriman pada hari akhirat. Surah Al-Fatihah mengajar manusia bagaimana untuk berhubung dengan Allah dengan cara yang betul agar boleh membuka potensi diri untuk berjaya. Selamat berusrah.